Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam siri video tips hartanah Aziz Ahmad. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda tentang tajuk undercon atau subsale. Mana best? So, anda dapat pilihan nak beli rumah jenis apa? Adakah anda nak beli rumah jenis undercon ataupun jenis subsale? By the way, anda tahu tak apa maksud undercon? Undercon adalah singkatan kepada under construction. Maknanya rumah yang dibeli daripada pemaju. So itu adalah rumah undercon. Manakala subsale pula adalah rumah yang dibeli daripada orang lain. Maknanya orang tu dah beli daripada pemaju, kemudian kita nak beli rumah tu daripada orang itu. Senang cerita, rumah subsale ni adalah rumah second hand lah. Okay? Kita boleh jadi orang pembeli kedua atau mungkin pembeli ketiga dan seterusnya. Okey, so ada persoalan orang tanya pada saya, Encik Aziz, mana lagi bagus patutkah saya beli rumah undercon ataupun rumah subsale? Dan soalan inilah yang saya akan jawab di dalam siri video hari ini. Okey, jom kita tengok apa beza rumah undercon dan juga rumah subsale. Kita tengok dari segi, pertama sekali kita tengok dari segi condition rumah tu. Kalau kita tengok rumah undercon, kondisi rumah tu dia ada risiko rumah tak siap. Rumah subsale ni seadanya. Maksudnya apa? Maksudnya macam ni. Kondisi rumah undercon ni, kita tak tahu macam mana keadaan rumah undercon tu. Sebab rumah undercon tu rumah yang sedang dibina ataupun baru nak dibina, belum siap lagi. Jadi kita tak tahu sama ada rumah tu cantik, sama ada okey ataupun tak okey ke, ada rosak ke tak rosak ke, kita tak tahu. Okey, tetapi kita tak perlu risau kalau rumah tu rosak dalam masa beberapa bulan pertama waktu kita mula dapat kunci kan, sebab rumah tu masih lagi under warranty. Jadi dalam masa beberapa bulan yang pertama lepas dapat kunci, kalaulah kita jumpa ada kerosakan kepada rumah undercon tu, kita boleh saja minta pemaju untuk repair kerosakan itu sebab dia masih lagi under warranty. Tetapi rumah subsale macam mana pula? Rumah subsale kita beli rumah tu dalam keadaan yang seadanya lah. So kalau rumah tu memang dah ada bocor, memang kita akan dapat rumah yang memang dah bocor lah. Kalau rumah tu memang dah cantik, memang kita akan dapat rumah yang memang dah cantik. Okay? So kita kena terima seadanya sekiranya kita membeli rumah subsale. Alright? Tetapi dia tak adalah risiko rumah tak siap. Rumah subsale ni, rumah undercon ni, dia ada risiko rumah tak siap. Sebab kita tak tahu macam mana keadaan dia bila siap nanti kan. Kita beli pada waktu rumah itu masih lagi di dalam pembinaan. Okey, yang kedua, kita tengok dari segi deposit pula. Deposit ni bila kita nak mula membeli rumah, kita perlu ada sejumlah deposit cash untuk kita mula membeli rumah. So untuk rumah undercon, deposit yang kita perlukan untuk membeli rumah undercon selalunya sangat rendah. Kerana apa? Kerana kebanyakan developer dia bagi package, dia bagi offer deposit rendah. Ada setengah-setengah developer tu dia bagi offer deposit zero, tak perlu deposit pun, booking aja mungkin RM500. Okay, so kita boleh jimat banyak sebenarnya dari segi deposit tu untuk membeli rumah undercon. So dia ada cara dia lah macam mana supaya kita tidak perlu untuk mengeluarkan deposit. Manakala kalau kita beli rumah subsale pula, berapa deposit yang kita perlukan? Kita akan memerlukan deposit 10%. Dan selain daripada deposit 10% itu, kita kena sediakan juga lebih kurang 5% lagi untuk kos-kos legal dan juga untuk kos transfer hak milik. Alright, so keseluruhan saya boleh katakan lebih kurang dalam 10 campur 5%, lebih kurang 15% untuk membeli rumah subsale. Alright, so next kita tengok dari segi loan pula macam mana. Kalau kita beli rumah undercon, kebanyakan developer dia bagi package, dia bagi offer yang memudahkan kita untuk mendapatkan full loan. Maknanya semua kos itu dimasuk dalam loan. Tapi ini bergantung juga kepada
offer yang diberikan oleh pemaju dah, tak semestinya anda akan dapat full loan. Jadi anda kena lihat dan tanya dengan pemaju betul-betul apa offer yang diberikan oleh pemaju dan bagaimana dengan loan. Adakah loan ini, adakah saya boleh masukkan semua sekali kos-kos ini di dalam loan atau mungkin sebahagian sahaja yang saya boleh masukkan daripada saya boleh masukkan kepada loan saya. Alright, so yang itu kena tanya betul-betul dengan developer macam mana ni kos-kos lain ni boleh tak masuk dalam loan ataupun tidak. Okey. Tapi untuk subsale pula macam mana? Subsale, kalau anda buat pinjaman bank cuma bagi 90% saja loan daripada market value. Bermakna anda memang kena ada 10% lah deposit. Sebab tu anda perlu ada deposit 10% sebab bank hanya bagi 90% sahaja loan daripada market value. Itu pun untuk rumah pertama dan rumah kedua saja. Kalau anda membeli rumah ketiga dan seterusnya untuk rumah subsale, bank cuma bagi 70% saja pinjaman daripada market value. Yang ni anda kena pasti apa beza market value dengan market price. Kadang-kadang kita beli rumah above market value. Contoh, market value ialah 400,000. Jadi bila kita pergi ke bank buat pinjaman, bank akan bagi 90% daripada market value, iaitu 90% daripada 400,000. Okey? Tapi bagaimana pula kalau anda beli above market value? Market value 400,000 tapi anda beli 450,000, maknanya 50,000 above market value. So bank akan bagi 90% loan daripada market values, iaitu 90% daripada 400,000. Maksudnya anda dah kena ada deposit 10% kat situ right? And then anda beli 450,000. 50,000 lebih tinggi daripada market value. Yang itu bank tak cover. Bank tak bagi pinjaman yang itu. Maknanya apa? Maknanya anda kena top up sendiri duit anda, cash anda 50,000. Nampak tak? Banyak beza tu kan? Alright, so berhati-hati apabila anda membeli rumah subsale, pastikan anda tahu berapa market value rumah itu Sebab bank cuma bagi 90% daripada market value, bukan daripada harga yang anda beli. Dan seterusnya kita tengok yang lain-lain Yang lain-lain kalau kita beli rumah untuk kita beli rumah under con, kadang-kadang kita akan dapat cashback. Cashback ni maksudnya apa? Maksudnya kita beli rumah, kita dapat rumah dan on top of that pemaju bagi lagi duit cash. Duit cash itu kita boleh gunalah untuk bayar kos-kos yang lain, ataupun kita boleh gunakan untuk kita buat sedikit renovation sebelum nak masuk rumah nanti, pasang grill ke, pasang kitchen cabinet ke. So kita boleh gunakan duit cashback itu apabila kita dapat kunci nanti daripada pemaju. Tapi ini bergantung juga pada package developer tu, tengok offer dia ada tak offer yang diberikan oleh pemaju itu yang mana pemaju bagi cashback. Itu anda kena tanya betul-betul dengan pemaju macam mana, ada cashback ataupun tidak. Okay, so tak semestinya akan dapat. Kadang-kadang kalau offer baik, anda akan dapat cashback ini. Tapi subsale macam mana pula? Subsale memang tak ada cashback lah. Right? So anda memang kena keluarkan duit sendiri. Dan lain-lain subsale ada risiko rumah tu lambat nak settle. Lambat nak settle maknanya apa? Anda booking rumah hari ini, nak tunggu proses tukar hak milik tu sampailah anda dapat kunci mungkin ambil masa yang sangat lama. Mungkin ambil masa 6 bulan, 9 bulan, ada yang ambil masa sehingga 2 tahun. Padahal rumah tu memang dah siap, rumah subsale rumah dah siap, bukan rumah under construction. Okay, tetapi ada setengah-setengah rumah subsale ini prosesnya mengambil masa yang sangat lama sehingga makan tahun, disebabkan oleh title ataupun geran rumah tu dia ada masalah. Dia sangat complicated. Mungkin rumah tu dia jenis leasehold. Kalau leasehold akan ambil masa untuk mendapatkan consent, kebenaran tukar hak milik daripada state government. Berbanding dengan rumah freehold tak perlu consent, tapi rumah leasehold perlu consent. Kalaulah pula rumah tu
katakanlah dia jenis Malay Reserve, simpanan Rizab Melayu, Rizab Melayu. So ada satu proses lagi yang akan membuatkan proses tu jadi mungkin lambat sikit, dalam 1 bulan lewat daripada rumah yang bukan Reserve Melayu. Kalau dah rumah tu dah masuk insolvensi, maksudnya pemaju asal rumah tu dah gulung tikar, dah bankrupt. So nama dalam geran masih lagi nama pemaju. Yang ini memang sangat complicated bila dah masuk insolvensi. Jadi nak kena lalu insolvensi tu memang akan ambil masa yang sangat lama. Sebab itulah dia mungkin akan mengambil masa tahun lah. Mungkin 1.5 tahun, mungkin 2 tahun baru boleh settle. Jadi apabila anda nak beli rumah subsale, anda kena tanya ejen macam mana proses tukar hak milik tu, berapa lama sehingga anda akan dapat kunci rumah tu nanti. Okey, sebab ada setengah komplikasi yang menyebabkan rumah tu memang akan jadi sangat lama untuk settle semua proses tukar hak milik itu. So ini antara perbezaan antara rumah undercon dan juga rumah subsale. Anda kena lihat dari segi kondisi rumah itu, dari segi depositnya macam mana, dari segi loannya macam mana dan lain-lain lagi. So daripada situ anda boleh menilai sama ada adakah bagus anda beli rumah undercon atau adakah bagus anda beli rumah subsale. Mungkin kalaulah anda nak sangat rumah tapi pada masa yang sama anda tak cukup duit deposit 10% kan. Jadi mungkin lebih baik untuk anda membeli rumah undercon daripada pemaju yang mana depositnya memang sangat rendah. Alright. So anda kena nilai sendiri dan buat keputusan berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang saya terangkan ini. Semoga anda membuat pilihan yang tepat. So itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Rumah undercon dan rumah subsale yang mana lebih best? Anda boleh decide sendiri berdasarkan kepada kriteria ini dan berdasarkan kepada anda punya situasi. Alright. So tepuk dada, tanya selera, ukur baju di badan sendiri. Sehingga kita berjumpa lagi di sesi video tips hartanah akan datang. Jangan lupa untuk follow Facebook saya, Aziz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.